Alhamdulillah sebab taufik hidayah, inayah dan iradah Allah berserta limpahan kasih sayangnya atas takdir dan takdirnya dihimpunkan kita dalam kuliah duha dengan pengajian tafsir berkitab Nurul Ihsan jilid ketiga dengan tafsiran surah Al-Furqan bersama yang dihormati Al-Fadil Ustaz Fazil Rahimi bin Ma'ruf. Dengan izin Allah atas jemputan yang berusaha barisan pihak pengurusan Pertubuhan Agama Nur Iman di bawah pimpinan yang dikasihi Bonda Hajah Nur Akiyah binti Haji Matpiah. Tak dilupakan yang dialu-alukan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita mulakan pengajian pagi ini dengan bacaan Ummul Quran pimpinan Al-Fadil Ustaz yang disegani, lalu seterusnya memulakan halaqah ilmu kita pada pagi yang berbahagia ini. Falyatafaddal mashkura ya Al-Fadil Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Puan Nur Akiyah selaku Presiden Gubernur Iman dan seluruh pada AJK-nya, seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga, dan kita masih lagi berada pada surah Al-Furqan, muka surat 139, baris yang ke-14 daripada bawah. Baik, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Yang bermaksud wa khalaqa kulla syai', dan jadi akan tiap-tiap suatu daripada adam kepada wujud. Baik, jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada pengajian yang lepas kita membaca ayat yang berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan
dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala lah yang menjadi pemilik kepada langit dan bumi dan seluruhnya. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan tidak ada anak, dan Allah tidak mengambil anak, dan tidak ada baginya syirik sekutu di dalam pemerintahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudiannya pada ayat yang kita baca pada hari ini, Allah menjelaskan yang mana Allah Ta'ala yang maha berkuasa inilah yang menjadikan segala sesuatu. Allah menjadikan segala sesuatu, seluruh perkara, seluruh benda, seluruh makhluk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara, semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudiannya dijelaskan, diterangkan tadi, dikata Allah jadikan tiap-tiap sesuatu daripada adam kepada wujud. Adam. Dia kata sini Adam. Ain dal mim. Bukan Adam. Bukan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam, alif, hamzah. Adam. Jadi Ain. Adam. Maksudnya apa? Dia kata daripada Adam kepada wujud. Daripada Adam maksudnya tak ada. Daripada tak ada. Itu maksudnya. Allah jadikan kita, Allah jadikan makhluk seluruhnya daripada tak ada. Daripada tak ada kepada kepada wujud. Ini nak kata maha berkuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dah terangkan pada yang lepas, Allah jadikan langit dan bumi dengan tidak ada contoh. Dan Allah jadikan dengan tidak ada contoh, dan tidak ada lakaran. Nak jadikan alam, nak jadikan dunia, nak jadikan bumi ini, nak jadikan makhluk, nak jadikan seluruhlah manusia sebagainya. Jadi Allah Ta'ala tidak perlukan contoh. Tidak perlukan contoh, tidak perlukan lakaran dan sebagainya. Jadi Allah jadikan daripada tiada kepada ada. Dengan Allah kata kun, jadi fayakun. Maka jadilah ia. Tu. Dan para muslimin dan muslimat. Inilah menunjukkan kekuasaan Allah. Kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib kita yakini, wajib kita imani. Dan wajib kita meyakini Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Dan para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi seluruhnya macam itulah. Daripada alam ini, daripada tiada kepada ada. Termasuk makhluk-makhluk para malaikat Allah, daripada tiada kepada ada. Dan termasuk yang kata jin, manusia. Dan manusia dari dulu sampai hari ini, semuanya daripada tiada kepada ada. Itulah nak kata makhluk berbeza dengan Tuhan Allah. Dan sebab Allah ni wujud. Qidam. Dan Allah wujud sedia dah. Dan tidak ada yang kata sebelum daripada itu tidak ada dah. Itu muslimin dan muslimat. Tidak ada yang kata ada yang menjadikan Allah. Tidak ada. Tidak ada yang kata sebelum daripada Allah. Tak ada. Tak ada. Benda macam tu kita kena buang jauh-jauh. Jangan ada dok fikir nak kata ada yang sebelum daripada Allah. Tu.
Agak-agak sebelum dari Allah ni apa ya? Itu tak boleh. Bahkan kalau kita berkeyakinan macam tu, rasa adanya Allah, adanya lain dari Allah, ada sebelum daripada Allah, ini boleh menyebabkan terbatal akidah. Habis. Jangan. Dari kali itu nak kata Allah wujud kidam. Memang dah sedia dah. Itu dia. Jadi para muslimin dan muslimat, jadi yang daripada tiada kepada ada ialah makhluk seluruhnya. Adalah makhluk, baik malaikat, baik jin, baik manusia, baik binatang, baik apa saja, semuanya bersifat yang sedemikian daripada Adam kepada wujud. Daripada tiada kepada ada. Itu. Inilah yang kata maha berkuasanya Allah menjadikan segala sesuatu. Baik. Jadi perkara ni berterusanlah. Itu yang sifat harus bagi Allah. Allah boleh adakan dan mentiadakan. Itu sifat harus bagi Allah. Jadi Allah nak cipta lagi manusia, nak tambah lagi, itu ialah hak Allah. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah boleh. Mungkin lepas ni Allah nak tambah lagi manusia, nak ramaikan lagi. Ataupun mungkin Allah Ta'ala nak hilangkan manusia yang ada hari ni, nak ganti yang lain. Boleh saja. Allah boleh buat macam tu. Cuba kita lihat para muslimin dan muslimat. Kita lihat dalam surah Al-Ma'idah. Cuba kita lihat surah Al-Ma'idah lah. Surah Al-Ma'idah ni rasa juzuk yang ke-7 kot. Tak silap saya. 7 lah. Yang ke-7. Yang ke-6. Cari dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Sebab surah Al-Ma'idah ni dia ayat surah paling banyak. Surah paling banyak. Ayat An-Nida. An-Nida ayat seruan. Ya ayyuhalladzina amanu. Surah Al-Ma'idah ni surah yang paling banyak ayat seruan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai manusia yang beriman. Okey. Jadi kita lihat pada ayat 54. Ayat 54 surah Al-Ma'idah. Kita lihat ayat 54 surah Al-Ma'idah. Okey. Ayat 54 surah Al-Ma'idah. Iaitu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ila akhir ayat. Jadi pada ayat ini para muslimin dan muslimat Allah jelaskan, wahai orang-orang yang beriman, sesiapa di antara kamu berpaling tadah daripada agamanya, yakni murtad. Murtad ataupun berpaling daripada Islam, maka Allah akan mendatangkan pula suatu kaum yang ada kasihkan, yang ia kasihkan mereka dan mereka juga kasih kepadanya. Baik, apa maksud pada ayat ni para muslimin dan muslimat? Jadi Allah peringatkan pada setiap manusia yang beriman pada Allah. Allah peringatkan. Allah kata kalau manusia ni, orang beriman ni tiba-tiba berpaling daripada agama Allah, berpaling daripada Islam, kira murtad ke, dok tinggalkan Islam sebagainya, maka apa yang berlaku? Allah akan mendatangkan pula satu kaum yang lain. Mana Allah akan menggantikan. Allah akan menggantikan kaum yang tadi, yang berpaling tadi, Allah gantikan dengan kaum yang kasih, yang Allah kasih pada mereka dan mereka juga kasih kepada Allah. Itu dia. Jadi berdasarkan pada ayat ni Allah boleh buat macam tu. Allah boleh menggantikan manusia. Disebabkan manusia itu berpaling daripada Allah, disebabkan manusia itu murtad, keluar daripada Islam, jauh daripada Islam sebagainya, bila tiba saat
Allah akan gantikan mereka. Mungkin Allah hancurkan mereka habis dan Allah gantikan mereka dengan kaum yang lain pula, kaum yang beriman, yang Allah kasih pada mereka dan mereka pun kasih pada Allah Ta'ala. Tu. Jadi yang kita sebut ni maknanya Allah boleh buat, Allah boleh menggantikan, Allah boleh mencipta yang lain lagi, Allah boleh mencipta manusia yang lain lagi, makhluk yang lain lagi, Allah boleh buat. Ini nak kata kekuasaan Allah, maha berkuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan kemudiannya muslimin dan muslimat, kita kembali balik pada kitab kita. Firman Allah, faqaddarahu taqdira. Maka qadar akan dia akan sebagai qadar. Maka Allah jadikan kita ni mengikut ketetapan yang Allah tetapkan untuk kita. Ini kata takdir lah. Allah kadarkan kita, Allah tetapkan kita ni, takdir kita. Maknanya setiap kita manusia ni, para muslimin dan muslimat, dicipta oleh Allah dan Allah dah menetapkan takdir untuk kita. Baik. Dikata sini, kadar besar, kecil. Dan ada yang besar, ada yang kecil. Yang Allah jadikan. Macam kita lah, ada yang besar, ada kecil. Macam saya kecil lah. Orang kata sadar kan. Allah takdirkan begitu. Contoh kan, muslimin dan muslimat. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Macam itulah. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kan? Begitu Allah jadikan kita. Ada yang putih dan hitam. Ada yang warna putih, ada warna hitam dan macam-macam warna yang lain. Umur. Allah dah tetapkan umur kita. Tara mana. Dan panjang manakah umur kita ditetapkan oleh Allah. Panjang ke, pendek ke, dah ditetapkan oleh Allah. Kemudian rezeki. Rezeki pun ditetap dah oleh Allah. Rezeki sikit ke, banyak ke, sebagailah. Kemudian yang alim, jahil, pun dah ditetap dah. Kita jadi alim ke, jadi jahil ke, ada ilmu ke, tak berilmu ke. Iman, kufur, ataupun iman, kafir. Iman pun ditetap dah. Ada yang jadi iman, ada jadi kafir. Mulia, hina. Ada yang mulia, ada yang jadi hina. Ditetapkan oleh Allah begitu kan. Gerak, diam. Ada yang gerak, ada yang diam saja. Ini. Jaga, lena. Ada yang bangun, ada yang jaga, ada yang lena, tidur. Tu. Ini semuanya nak kata ni. Nak kata apa? Nak kata yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia. Anak isteri pun termasuk keluarga ni pun. Dan sekalian yang hendak dilaku atasnya dunia, akhirat. Segala sudah ditakdir Allah Ta'ala. Jadi seluruhnya dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, begitulah kita. Jadi kali itu sebagai orang yang beriman, kita kena ingat antara rukun iman kita, beriman kepada takdir. Ini antara rukun iman. Maka kewajipan kita yakin dan percaya kepada takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Muslimin dan muslimat. Jadi kita nak bacalah beberapa ayat berkaitan dengan takdir ni. Ayat tu banyak, saya ambil lah sikit. Lebih kurang, tengoklah 4-5 ke, tengok macam mana. Okey, kita lihat ayat Quran mengenai takdir. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang pertamanya para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita buka surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'du ni kira rasanya lepas surah Yunus kan? Ar-Ra'du. Okay.
surah Yusuf. Kita tengok. Rasa-rasanya Selepas surah Yusuf, Ustaz. itu kan, selepas surah Yusuf, surah Ar-Ra'du. Okey, selepas surah Yusuf, surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du ni juzuk yang ke-13. Okey. Tengok pada ayat yang ke-8. Surah Ar-Ra'du ayat yang ke-8. Ar-Ra'du ayat yang ke-8. Baik, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tasdadu wa kullu syai' indahu bimiqdarin. Allah mengetahui akan apa yang dikandung oleh tiap-tiap ibu dan mengetahui apa yang kurang dari yang dikandung dalam rahim itu atau yang lebih. Dan tiap-tiap suatu adalah ditetapkan di sisinya dengan kadar yang ditentukan. Itu dia. Jadi maknanya Allah jelaskan pada ayat ni, Allah tahu apa yang dikandungkan oleh setiap ibu. Allah tahu dalam perut tu ada berapa orang anak. Allah tahu. Ada yang kurang, ada yang lebih. Allah tahulah, pasti Allah yang cipta semua kan. Allah yang buat. Jadi kemudian Allah kata, wa kullu syai'in indahu bimiqdarin. Dan setiap sesuatu adalah ditetapkan di sisinya dengan kadar yang tertentu, dengan takdir. Setiap sesuatu, kata Allah, telah ditetapkan di sisi Allah dengan takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam itulah. Dan Allah jadikan kita manusia ni dan seluruhnya dah ditetapkan takdir. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita lah, tak terkecuali ya. Seluruh kita. Daripada sekecil perkara sampai sebesar perkara lah. Ditakdirkan untuk kita dah. Dan muslimin dan muslimat. Macam hari ni kita nak dengar kuliah ni, Allah takdir dah lah. Tu. Kalau Allah kata takdir, Allah kata tak jadi, tak jadi. Kan? Tiba-tiba saya rasa tak ada mood nak mengajar, malas mengajar, saya pun tak masuk dalam online, buat senyap aja. Contohlah, orang duk tunggu-tunggu, mana ustaz tak muncul ni, ustaz tengah tidur, itu contoh. Jadi mungkin takdir macam tu kan. Banyak kali juga pengalaman saya kan, kita nak pergi mengajar, jadi Allah tak izin, tengah-tengah jalan kereta rosak, gitu contoh. Kadang-kadang tu kita nak pergi mengajar, berlaku jam teruk, tak sampai, patah balik, gitu. Itu nak kata, mana Allah sebut pada ayat ni, setiap sesuatu, kata Allah, telah ditetapkan di sisi Allah akan takdirnya seluruhnya. Itu kena ingat. Okey. Kemudian para muslimin dan muslimat, cuba kita lihat pula surah Al-Hijri. Al-Hijri tak jauh rasanya dengan surah Ar-Ra'd. Betul tak? Ya. Al-Hijri sebelah Ibrahim, sebelah Ibrahim. Surah Al-Hijri tengok surah Al-Hijri juzuk yang ke-14. Juzuk yang ke-14 surah Al-Hijri. Okey. Juzuk 14 surah Al-Hijri, tengok pada ayat yang ke-21. Ayat 21. Surah Al-Hijri. Baik, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami sahaja perbendaraannya. Baik. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan menurut qadar dan masa yang tertentu. Ini dia. Jadi Allah kata pada ayat ni tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami sahaja perbendaharaan. Perbendaharaan ni apa dia? Iaitu tempat menyimpan kekayaan. Tu. Macam gudang lah. Gudang. Macam gudang. Maksudnya tempat ni, tempat simpan ni. Tempat simpan harta, tempat simpan kekayaan, tempat simpan rezeki. Jadi kata Allah, semua tu di sisi Allah. Allah yang simpan semuanya. Tu. Jadi Allah kata, wa ma nunazziluhu, dan tidaklah kami turunkannya, yang kata perbendaharaan tadi, harta-harta tadi, illa biqadarin maklum, melainkan dengan mengikut kadar, takdir dan masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Maknanya memang di sisi Allah. Rezeki, kekayaan, apa semua di sisi Allah. Allah yang simpan. Jadi Allah akan turunkan mengikut takdirnya. Berapa banyak yang Allah akan beri pada kita, ikut takdir kita yang ditetapkan oleh Allah. Berapa banyak, bilakah dia, bilakah masa turun, ini semuanya ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia. Jadi itulah kata, maknanya sampai cara itulah sampai kita punya rezeki kita pun sebenarnya Allah yang simpan. Dan Allah akan beri ikut takdir yang ditetapkan. Banyak tara mana, sikit tara mana, bilakah akan dapat. Tu. Sebab tu ada orang-orang yang yakin, yang menyerah diri sepenuhnya pada Allah. Mereka ni tenang je. Walaupun kadang tu rezeki tu tak banyak, kadang-kadang tu lambat, tapi mereka tenang. Tenang pasal apa? Sebab dia tahu semuanya di bawah ketentuan Allah. Dia tenang je lah. Dia tenang saja. Dia tahu tiba masa Allah akan bagilah. Jadi kerja kita usaha. Usaha memang kena usaha. Usaha berterusan, kerja siang malam berterusan, buatlah berniaga ke apa saja. Usahalah nak dapat kejayaan macam mana pun usaha. Itu syarat kita sebagai hamba, kena usaha. Jadi waktu yang sama kita serah, berdoalah pada Allah, minta tolong pada Allah. Jadi insya-Allah lah tiba masa Allah akan berilah. Allah akan bagi. Kadang-kadang tu Allah uji dulu kan. Rasa susah sikit, macam lambat sikit. Macam itulah. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tapi nak kata, semuanya dah disimpan oleh Allah, di sisi Allah, dan Allah turunkan mengikut yang ditetapkan. Sebab ini surah Al-Hijri, surah Al-Hijri. Kita lihat pula pada surah Al-Qamar. Okey. Surah Al-Qamar ayat 49. Okey, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap suatu menurut takdir yang telah ditentukan. Jelaslah tu. Allah jadikan tiap-tiap sesuatu mengikut takdir yang telah ditentukan. Yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya kita semua ni sudah ditentukan. Tak ada yang terkeluar, tidak ada. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelaslah. Okey, kita lihat pula surah Yasin. Ni Yasin ni semua tahulah. Surah Yasin. Okey, Yasin ni kita lihat pada ayat
Ayat 37. Ayat 37 sampai ayat 40. Panjang sikit. Muka surat ayat 37 sampai ayat 40. Surah Yasin ayat 37 sampai ayat 40. Okey, firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ayatul lahumul lailu naslaku minhun nahar fa idahum muzlimun. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Dan yang bermaksud dan lagi dalil yang terang untuk mereka berfikir ialah malam. Kami hilangkan siang daripadanya, maka dengan serta-merta mereka berada dalam gelap gelita. Dan sebahagian dari dalil yang tersebut ialah matahari. Ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Itu adalah takdir Tuhan yang maha kuasa, lagi amat mengetahui. Dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat. Sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya. Yang ini berbentuk melengkung seperti tandan yang kering. Dengan ketentuan yang demikian, matahari tidak mudah baginya mengejar bulan. Dan malam pula tidak dapat mendahului siang. Kerana tiap-tiap sesuatunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. Itulah. Ni nak kata takdir Allah ni bukan sekadar cerita manusia je. Bukan boleh kata takdir, kita sembang pasal manusia. Takdir manusia ni, takdir manusia tu, ajalnya, umurnya, kayanya, miskinnya. Itu bukan tu je. Tapi takdir ni kata Allah sampai ke tara melibatkan siang malam, melibatkan matahari, melibatkan bulan, sebagainya. Ini pun makhluk yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghinggakan kata Allah peredarannya, semua itu ialah takdir Allah. Berlakunya siang, berlakunya malam, bila muncul malam, menghilangkan siang, bila muncul siang, menghilangkan malam. Ini takdir Allah. Macam itulah disebut tadi, matahari pun sama, beredar di tempat yang ditetapkan. Ditetapkan oleh Allah. Ini takdir Allah, kata Allah. Zalika taqdir, kata Allah. Ini takdir. Ni. Tu muslimin dan muslimat. Dan macam itulah bulan, kata Allah. Macam itulah dia dah kembang, patut dipatah balik. Ini pun takdir Allah. Maknanya para muslimin dan muslimat itu yang ditetapkan oleh Allah. Mereka beredar macam tu. Jadi maknanya dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, Allah boleh tukar takdir tu. Allah boleh buat. Allah boleh tukar peredaran matahari cara lain. Allah boleh buat. Allah boleh tukar cara peredaran bulan cara lain. Allah boleh buat. Allah boleh tukar penggiliran siang malam dengan cara lain. Allah boleh buat. Itu. Sebab semuanya di bawah kekuasaan Allah, ketentuan Allah. Allah yang tetapkan. Sebab itu kata Nabi SAW, dia akan berlaku nak kiamat nanti macam tu lah. Nak kiamat nanti kan, ada hadis Rasul, Nabi kata, sebelum berlaku terbit matahari belah barat tu, kata Nabi, apa yang berlaku akan menjadi malam yang panjang. Malam saja, tak siang-siang. Berhari-hari malam saja. Tak siang-siang. Ni tak pernah berlaku ni. Sebab kalau ikut ilmu yang ada, dah tetap dah siang ni bila akan muncul. Malam bila akan muncul. Dah tetap dah.
Tapi nak kata muslimin dan muslimat tiba-tiba saja duk malam berhari-hari tak siang-siang. Oh ni pelik sangat ni. Jenuh malam hari-hari tak kuliah kita. Sebab kita kuliah pukul 8 pagi. Tak ada kuliah lah kita. Tu para muslimat. Sebab bagi GNI kalau kita tukar waktu lain daripada 8 pagi tukar 8 malam jadi bid'ah pula. Tu bagi GNI. Tu para muslimat sekalian. Muslimin dan muslimat. Tu nak kata, maknanya nak kata tiba-tiba saja malam saja. Malam saja. Berhari-hari Allah boleh buat benda tu. Dan lebih dahsyat lagi tiba saat matahari pula berubah peredaran. Itu lagi dahsyat. Matahari yang besar tu berubah peredaran. Berubah. Tiba-tiba terbit di tempat berlawanan. Itu. Ini nak berlaku perubahan sistem yang dahsyat ni. Nak berlaku kiamat. Itu muslimin dan muslimat. Jadi Allah boleh buat. Jadi mana Allah jelaskan pada ayat ni, soal takdir ni ketetapan Allah sampai taretu. Bukan cerita manusia je, tapi seluruh makhluk, seluruh alam. Termasuk yang melibatkan matahari, melibatkan bulan, melibatkan seluruhnya. Itu dia. Jadi muslimin dan muslimat, kemudiannya kita pula surah Al-A'raf. Ayat yang ke-24. Okey, firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Allah berfirman, turunlah kamu semuanya dengan keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengahnya yang lain. Dan bagi kamu disediakan tempat kediaman di bumi. Dan juga diberi kesenangan hingga sampai ke suatu ketika yakni mati. Ni ayat pasal Nabi Adam turun ke dunia lah dengan Siti Hawa. Jadi Allah tetapkan macam mana dekat bumi ni apa yang berlaku. Kata Allah, ba'dukum li ba'din adu. Antara yang akan berlaku dekat dunia ni kata Allah, apa dia? Berlakunya permusuhan. Itu takdir lah sebenarnya. Permusuhan. Dan manusia bermusuh dengan antara mereka. Bermusuh dengan setengah. Musuh bagi setengahnya dengan yang lain. Jadi pasal itu kita pergi mana ada saja permusuhan. Cuma kita ni diguide oleh ilmu, oleh iman. Kita cuba elak permusuhan dari kalangan orang yang beriman. Orang beriman jangan ada permusuhan. Jangan nak bermusuh kita ni dengan orang kafir. Kafir pun kafir jahat tu. Macam Yahudi, proksi Yahudi. Jahat-jahat tu tak apalah musuh. Tapi kalau kita sama orang Islam yang beriman, janganlah bermusuh pula. Jangan, tak boleh. Ni kita dah di-guide dengan ilmu. Tahu dah. Jadi kata Allah disediakan pula dekat dunia ni. Allah bagi kita dunia ni disedia tempat kediaman. Atau Allah tetap dah. Allah sediakan untuk kita. Kediaman untuk kita. Ni dia. Dan Allah juga beri pada kita kesenangan. Allah bukan sekadar sediakan untuk kita tempat tinggal di dunia ni tetap dah. Tapi termasuk Allah bagi lagi wa mata'un. Mata'un maksudnya kesenangan. Itu yang kata mata'un ni apa? Rezeki, keluarga, harta benda, senang, seronok. Ilahin, hinggalah ke suatu masa yang ditetapkan, itu mati. Itu. Jadi mana sebut di sini para muslimin dan muslimat, seluruhnya kita dekat dunia ni telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita nak baca pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dengar hadis-hadis Nabi ni tentang takdir. Baik. Hadis yang pertama daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Summa yakunu fi dhalika alaqah misla dhalik. Summa yakun fi dhalika mudghah misla dhalik. Summa yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'in kalimat bi katbi rizkihi wa ajilihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Fawallahu alladhi la ilaha illaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'an fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Wa in ahadukum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayamalu bi amali jannah fayadkhuluha. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini dalam kitab hadis 40 ada kan? Hadis yang terkenal. Hadis yang terkenal, hadis 40 hadis. Baik, Nabi SAW menjelaskan tentang kejadian kita, kejadian manusia ni. Yang pertama, kita dalam masa 40 hari dalam perut ibu, dalam keadaan nutfah, air mani, 40 hari. Kemudian lepas tu 40 hari lagi jadi alaqah, segumpal darah. Kemudian lepas pada itu 40 hari jadi pula mudghah, seketul daging. Dan selepas pada itu Nabi kata summa yursalu al-malak. Maka pada masa itu dihantarlah malaikat. Malaikat ni fayanfukhu fihi ruh, meniup kita kepada, meniup akan roh ke atas kita. Meniup pada kita lah. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan tulis 4 perkara. Bila masuk roh dalam jasad kita, Allah perintahkan malaikat tu tulis 4 perkara. Apa dia? Yang pertama rezeki kita. Yang kedua wa ajalihi, ajal kita. Yang ketiga wa amalihi, amalan kita. Yang keempat syaqiyun aw sa'idun, iaitu celaka atau bahagia. Ini dah tetap dah. Dah ditetapkan, maknanya awal-awal lagi kata Nabi SAW, bila ditiup roh saja, ditetapkan takdir kita. Takdir rezeki kita macam mana, ajal kita macam mana, amalan kita macam mana, adakah kita ni celaka, adakah kita bahagia, ditetapkan, dah ditulis awal-awal. Ini takdir. Maka Nabi sambung lagi, fawallahu alladhi la ilaha illahu, maka demi Allah yang tiada ada Tuhan selain daripadanya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'an fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Nabi kata, sekiranya ada antara kita ni duk beramal dengan amalan ahli syurga. Maksud kita beramal sungguh baik, sungguh ibadat, sungguh amal ahli syurga. Kira punya hebat kita beramal, beribadat sampai lagi sehasta. Mana dekat sangat nak masuk syurga dah. Dekat sungguh dah. Sebab punya banyak amalan kita, punya banyak ibadat kita, punya bagus kita ni, ibarat banyak amalan kita seolah-olah dekat dengan syurga dah kita ni. Dekat sangat dah. Tetapi kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, tetapi dicatat dalam kitab amalan, takdir kita, yang mana kita ni akan melaksanakan amalan ahli neraka. Dan akhirnya kita akan masuk neraka. Itu maksud dia. Nabi kata, asalnya buat amalan ahli syurga, buat baik banyak-banyak ni.
Tapi ditetap dalam kitab takdir kita, kita akan masuk neraka. Baik macam-macam dah, tapi takdir kata masuk neraka, Nabi kata masuk neraka. Habis. Jadi tak ada apa lah, kita beramal banyak-banyak tadi tu habis. Masuk neraka juga. Dan Nabi kata lagi, wa inna ahadakum la ya'lamu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu baina wa baina illa dhira'an fa ya'malu bi'amali jannah fa yadkhuluha. Dan kata Nabi SAW, ada pula yang beramal dengan amalan ahli neraka. Maknanya buat dosa ni banyak sungguh, maksiat banyak sungguh, dahsyat sungguh. Sampai lagi sejengkal nak masuk neraka. Punya banyak dosa dibuat dekat dunia ni. Punya dahsyat. Dahsyat dosa tu ibarat dekat dunia ni lagi selangkah nak masuk neraka dah. Dekat dengan neraka dah. Dan kata banyak sangat dosa ni. Tapi Nabi kata disebabkan kitab takdir kata ditetapkan di ahli syurga, akhirnya dia jadi ahli syurga. Disebab beramal buat baik, mati masuk syurga. Muslimin dan muslimat. Jadi kata ni hadis tentang takdir. Allah tetap dah. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk syurga, ada yang beramal macam-macam, akhirnya masuk neraka. Ada yang buat dosa macam-macam, akhirnya masuk syurga. Ini ketetapan daripada Allah. Nak buat macam mana? Dan hari ni kita tak tahu apa yang Allah tetapkan untuk kita. Kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang ditetapkan untuk kita ni. Adakah kita ni masuk syurga atau neraka? Apa yang ditetapkan? Kita tak tahu. Jadi kalau baca hadis ni maknanya kita tak boleh buat apa lah. Serah je lah. Mungkin ada yang kata kalau macam Nisan tak payah semayang lah kot. Tak payah mengaji lah kot. Pasal kalau Allah tetap neraka juga. Buat baik tara mana pun. Cuma persoalan kita tak tahu apa yang ditetapkan Allah pada kita. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini cerita Ummu Habibah, salah seorang daripada isteri Nabi SAW. Dia telah berdoa. Dia doa apa? Allahumma umti'ni bizawji Rasulullah SAW wa Abi Sufyan wa ya akhi Muawiyah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad sa'alatillah li ajalin madrubatin wa ayyamin ma'dudatin wa arzaqin maqsumatin la yu'ajjila syai'an qabla hillihi aw yu'akhirahu aw yu'akhir syai'an an hillihi walau kunti sa'atillah ay yu'idhaka min adab fil nar aw adabi fil qabri kana khairan wa afdal. Ini hadis sahih Muslim. Baik. Ini doa Ummu Habibah. Dia kata apa? Ya Allah, panjangkanlah pergaulan aku. Panjangkanlah pergaulan aku dengan suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bapaku Abu Sufyan. Ummu Habibah ni bapa dia Abu Sufyan. Kena ingat tu. Dan dengan saudaraku, abangku Muawiyah. Maknanya doa ni diminta pada Allah panjangkan pergaulan dia dengan suami dia iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ayahnya iaitu Abu Sufyan, dengan abang dia iaitu Muawiyah. Itu dia. Jadi bila doa macam tu Nabi dapat tahu, Nabi kata pada Ummu Habibah. Nabi kata, wahai Ummu Habibah, engkau dah minta kepada Allah sesuatu tempoh yang sudah ditetapkan. Hari yang sudah dibilang. Rezeki yang sudah dibahagikan. Sesuatu itu tidak segera datang sebelum sampai waktunya. Dan tidak pula terlambat dari waktunya. Kalau engkau meminta kepada Allah supaya ia menjauhkan engkau daripada seksa neraka atau seksa kubur,
permintaan engkau itu adalah lebih baik dan lebih utama bagimu. Hadis sahih Muslim. Imam An-Nawawi kata, berdasarkan hadis ini, kata dah cukup jelas. Ini nas yang jelas. Bahawa ajal rezeki ditentukan, dah ditakdirkan Allah. Tidak akan berubah daripada apa yang sudah ditakdirkan Allah dalam ilmu Allah. Tak berubah dah. Sebab tu Nabi sebut tadi, bila dia minta, Ummu Habibah minta macam tu, Nabi sebut dah. Nabi kata kau minta benda yang dah tetap dah. Kau minta benda yang dah tetap. Maksudnya hari dah Allah tetap berapa hari, rezeki Allah tetap dah dibahagi macam mana, ajal Allah tetap bila. Allah tetap semua dah. Ni muslimin dan muslimat Nabi sebut. Nabi kata lebih baik kau berdoa, minta pada Allah supaya selamatkan engkau daripada sesaan neraka dan sesaan kubur. Doa tu lagi baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dah baca hadis ni, kira tadi doa lah kita. Nak doa panjang umur tak boleh. Betul tak? Nak minta rezeki banyak pun tak boleh. Betul tak? Sebab segalanya ditakdirkan oleh Allah. Jadi macam manakah cara kita, tindakan kita? Itu persoalannya. Jadi macam mana kita nak buat? Adakah kita sekadar bulat-bulat saja? Jadi perkara ni kita akan bahas pada episod yang akan datang. Minggu depan lah. Tak dah lah pukul 9 dah. InsyaAllah. Ingat nak hurai hari ni bagi habis. Tak dah juga. Jadi kita akan huraikan pada minggu depan. Mengenai takdir. Ni kita hurai pasal takdir je. Minggu depan pun pasal takdir saja. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan huraikan pada kuliah kita minggu depan. Kita sambung minggu depan. Minggu depan peringatkan, kita masih lagi berkait pada ayat faqaddarahu taqdir. Ingatkan okey. Kita akan sambung rayanya pada kuliah kita minggu depan, insya-Allah. Jadi saya akan terus masuk kuliah saya yang kedua. Siapa yang nak tunggu boleh tunggu, nak sertai boleh sertailah, insya-Allah. Okey, terima kasih. Sirru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.